Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Welcome to Lalali. Right? So malam ni jumpa lagi kita bersama saya Hasnul. Kepada yang first time, tak pernah nampak saya, sekejap tutup dulu. Okay. Yang first time yang tak pernah jumpa saya kenalkan diri dulu. Assalamualaikum, nama saya Hasnul, dari Lalali bersama wife Nursi Salma. Kami bersama-sama membina Lalali atas asbab kita orang ada masalah anak batuk berkahak. So dipendekkan cerita, daripada masalah anak tu, penyakit yang anak kena tu, alhamdulillah benda tu membawa kepada banyak benda yang bagus. Kita ingat benda tu tak bagus, tapi sebenarnya benda tu membawa banyak benda yang bagus kepada kita, alhamdulillah. Dan sampailah sekarang saya dan wife kita orang ada satu misi yang nak bantu ibu ayah yang ada masalah batuk berkahak kat luar sana untuk dapat tidur lena setiap malam. At the same time, kita buat income kepuk-kepuk, insya-Allah. So itu apa yang kami nak dan visi kami lah, insya-Allah. Dan alhamdulillah kita dah lahirkan ramai fighter, kita ada warriors yang mana diorang ni pun misi yang sama. Diorang nak bantu you all semua. Kalau ada kat sini ada masalah anak batuk berkahak ataupun ada masalah sesama, budak-budak ni masalah dia batuk berkahak, dia tak boleh buang sendiri kan. Dia tak boleh buang sendiri. So that's why kita perlu bantulah. Mak ayah perlu bantu. Kalau ada makcik nampak anak saudara dia ada masalah batuk berkahak pun kita kena bantu. So itulah tugas kita, tugas kami dan tugas fighter dan tugas warrior untuk bantu anda yang kat luar sana yang perlukan solution. Right. So, okay. Malam ni saya nak share pasal special, saya fokus untuk dropship. Dropship di mana macam saya cakap tadi, kita ramai fighter. Kita ada fighter, kita ada warrior tau. So fighter ni kategori dia adalah dropship, dan warrior kategori dia adalah agent. So dia up sikit. Dia up sikit daripada warrior, daripada fighter. So untuk fighter sekarang ni ramai orang, termasuk saya pun, saya pun start business dengan dropship. Saya tak buat terus-terus jadi agent, saya tak buat terus-terus saya jadi stockist, tak. Saya start from bawah dulu, paling bottom. Sebab apa? Sebab bagi saya lah, masa tu adalah saya memang, kita orang tak ada niat nak buat business, kita orang pakai. Dan bila benda tu bagus, kita orang share lah. So bila share, orang cakap, mana kau dapat ni? So benda tu dah jadi okay, ada orang nak. So mungkin aku boleh bagilah, share lah apa yang aku tahu ni. Dan mungkin while doing that, sambil kita pakai, orang nak, kita bagi dan kita dapatlah untung sikit. So kita start lah dengan dropship. So dropship ni mungkin kat sini first time tau. Dia tak pernah dengar pun perkataan dropship. Siapa kat sini yang tak pernah dengar perkataan dropship? Yang first time ni, kira malam ni first time you dengar perkataan dropship. Tak apa, tak ada salah. Kalau you all first time dengar perkataan dropship, saya simplekan, dropship ni adalah salah satu cara untuk buat bisnes tanpa you perlu keluarkan modal, tanpa you perlu hantar barang, tanpa you perlu susah-susah nak buat barang tu sendiri. Kerja you hanyalah marketing. Tak ada buat benda lain. Dan dropship ni sangat zero risiko. You bayangkan semalam saya pergi dekat satu restoran sushi tau. Sushi dekat area kawasan rumah saya. So restoran sushi tu memang besar lah. Saya rasa dia ambil 3 kedai. Lepas tu dalam tu dia renovate lawa lah. Nampak lawa, ada bambu, ada kayu-kayu kan. Tapi semalam saya lalu, first time, saya nampak dia dah ada for sale. Dia dah tutup. Dia dah tutup. So itu antara penangan PKP lah, saya rasa lah. Antara penangan PKP yang menyebabkan banyak company terpaksa tutup, especially restoran, yang mana dia orang terpaksa sebab orang dah tak pergi kedai, orang beli kat rumah. Dan bila dia tak ready untuk tukar dia punya business daripada physical, offline ke online, dia tak cukup masa untuk prepare, dan itu yang menyebabkan akhirnya dia terpaksa tutup. Dan dia ada overhead yang sangat besar. Kalau you ada kedai makan ke apa ke, overhead dia sangat besar. So dropship ni you tak ada overhead macam tu. You punya business simple. Ada orang jual dapat untung, tak ada orang tak rugi pun. Tak rugi, you tak akan ada loss. Hanyalah loss masa sikit lah you buat marketing ke apa. Tapi benda tu kalau you continue, you akan dapat juga. So senang kata zero ataupun minimal risk kalau you start dengan dropship. Tapi persoalan dia macam ni,
Walaupun ramai orang start buat dropship jadi jutawan, ada jangan tak tahu, ada ramai. Dan Alhamdulillah saya pun dapat break 10k pertama saya melalui sebagai agent lah. Start daripada dropship juga. So bila benda-benda tu berlaku, you akan capai tau. Tapi masalah dia, tak semua orang boleh buat duit dengan dropship. Itu masalah dia, masalah besar tu sebenarnya. Tak semua orang boleh buat duit dengan dropship, dan tak semua orang mampu grow daripada dropship jadi agent. So persoalan dia kenapa? So malam ni yang saya nak ulas ni, dan saya nak share dengan you all lah. Ini apa yang saya buat. Ini apa yang saya buat, dan saya rasa benda ni insyaAllah saya rasa berkesan untuk saya, dan mungkin tak berapa berkesan untuk you all. Kalau tak berkesan, mungkin you boleh try and adjust lah. Tapi you dengar dulu, stay tune, stay sampai habis. Saya nak bagi 3 tips macam mana usahawan you nak survive 2021. Yang mana 2021 cabaran dia lagi besar, lagi mencabar. So kalau kita tak ready sekarang, sekarang dah lagi berapa minggu, saya rasa 2 minggu je lagi tinggal. Kalau kita tak ready sekarang, 2020 kita tak ready untuk pergi ke 2021, possibility, kemungkinan kita untuk bungkus, tutup macam kedai sushi yang saya share tadi adalah sangat tinggi. Sangat tinggi. So ready kita mula Alright, 3 tips macam mana usahawan nak survive dan nak berjaya pada tahun 2021. Nombor 1. Ready ke ni? Ready boleh angkat tangan, ready tak? Saya nak tengok adakah anda ready ni untuk dapatkan benda ni. Sebab benda ni memang mahal, memang powerful. Dan kalau you buat, insyaAllah saya yakin at least 10,000 pertama insyaAllah you boleh capai. Nombor 1 adalah you kena aktif di media sosial. Saya ulang, kena aktif di media sosial, kena berada di sana, wujud. Wujud. You mesti ada. Contoh orang search nama you, contoh siapa nama? Contoh orang search Lalali contoh. Mesti kena ada Lalali dekat YouTube, dekat Facebook, dekat Instagram yang top-top ni. Kalau boleh, saya tak ada TikTok, dekat TikTok. Dekat mana lagi? Snapchat, apa-apalah media online yang ada. Tapi saya nak bagi tahu anda, you buat dulu. Kadang-kadang banyak gila weh, aku tak boleh handle ni. Tak apa, saya faham, saya pun sama. Kita tak boleh handle semua, tapi kita boleh buat dulu. Create account kita, reserve, booking dulu. You buatlah semua dulu. Walaupun you tak ada post apa-apa, kosong, tak apa, that's fine, okay. Yang penting ada dulu, biar orang search, nampak, oh dia ni ada kat Instagram. Padahal satu je post. Selama 2 bulan, 10 bulan, satu je post. Tahun, satu je post. Tapi orang nampak you ada kat Instagram, dan orang check kat media sosial, dan akhirnya orang check juga mungkin dekat YouTube. So ini adalah 3 main media sosial punya platform yang sangat-sangat bagus, yang penting untuk kita capture. Okay, boleh register kat situ cepat-cepat supaya you boleh book lah you punya brand, you punya nama tu kan. So that's why kena aktif. Posting jangan tinggal, especially kalau you dropship, you sangat, kerja kita marketing je. Betul tak? Kerja kita marketing. You all tak perlu risau nak buat produk macam mana, nak dapat botol daripada supplier mana, nak pastikan minyak kandungan tu okey. Tak perlu. You just share benda yang sama. Bukan kadang-kadang, in fact kalau bersama kita orang Lalili, kita dah siapkan copywriting. You just ambil, copy, paste, hantar. Kita bagi juga macam mana tips nak closing, cara nak closing, step-step dia pun kita ada bagi. So kerja you hanyalah follow je. Just ikut je step tu dan aktif je dekat media sosial. WhatsApp lagi satu. WhatsApp pun sangat powerful Conversion rate WhatsApp memang tinggi. Orang Malaysia sangat suka main WhatsApp. Tak macam China dia pakai WeChat. Dan kalau kita cerita dekat Mak Saleh ke dekat China ke apa, kita pakai WhatsApp untuk buat bisnes, dia orang terkejut. Dululah. Tapi lepas sekarang ni dia dah create WhatsApp business. Sebab WhatsApp tu dia nak jadikan memang satu platform yang mana orang boleh buat bisnes. Okay, boleh kat situ So nombor 1, you kena aktif posting. Jangan malas posting. Kalau boleh, wajib buat FB live. Buatlah FB live, share lah apa benda yang you nak share. Yang penting ada keberanian dulu. Nak buat FB live ni memang nampak macam senang je lah, cakap-cakap je. Tapi sebenarnya kalau you start dulu, memang goyang. Goyang. Tak kisahlah berapa mata yang keluar, memang goyang. Okay, faham So you kena start dulu. Buat dulu posting, FB live, sharing. Jangan malas. Jangan sampai hari ni katalah you buat posting, 4 tahun ataupun 4 bulan akan datang baru you post lagi second post.
So itu memang meninggal lah. Itu adalah dropship yang bakal meninggal. You takkan boleh survive. Tak payah tunggu 2021. Tahun ni pun dah meninggal lah. So that's why penting wujudkanlah diri anda di media sosial. Okay, nombor 2. Nombor 2 ni saya nak cerita dengan anda lah you all tahu tak apa beza kasut Nike dengan kasut Nikla? Apa beza kasut Nike dengan kasut Nikla? Apa beza dia? Nike Nike lah, yang just do it tu Nike, dengan Nikla Nikla. Mungkin dia punya tagline dia I can do it. I can do it. Apa beza dia? Boleh teka tak? So beza dia kan adalah dia punya brand. Dia punya kekuatan brand power dia tu. Saya suka tau, saya dengar satu benda, Tommy Hilfiger dengan ada satu company, dia orang memang sale teruk gila weh. Tak ada sale, tapi dia boleh survive. Dia boleh survive dan dia boleh bangun balik. Sebab apa? Sebab brand dia cukup kuat. So tips nombor 2 adalah, sebagai usahawan dropship, walaupun you masih dropship, you kena start create brand. Buatlah brand, bagilah dia nama sikit. Dan brand yang sebaiknya janganlah pula nama 3 nama. Contoh kedai bersalin Ali. So you dah pergi belum kedai bersalin Ali contoh? Ataupun nama panjang-panjang, saya tak payah, buat satu nama. Ada macam-macam tips insyaAllah yang kita mungkin one day kita akan share macam mana you nak create nama. You boleh pakai contoh gabungan nama anak. Kalau ada 2 anak, you gabungkan nama 2 anak tu, dia boleh jadi satu brand. Ataupun gabungan nama suami isteri pun boleh. So itu ni lah benda yang you boleh buat, sebab kita nak create satu nama yang nampak unik, special dan professional. Okay, so kena create brand. Jangan anggap walaupun aku dropship je kot, ada sale adalah. No, you kena create brand. Dan saya bagi pro tips. Jangan buat brand letak nama produk Contoh AO Wallet, you buat AO Wallet terbaik. Itu nama you punya brand. Itu memang meninggal. Dan itulah brand saya sebenarnya. Saya buat dulu AO Wallet terbaik. Dan saya salah rupanya. Saya memang salah. Sebab kita tak scalable. Kita tak scalable. So you kena create satu brand yang scalable. So create brand, jangan ada kaitan dengan produk. Boleh Boleh ke boleh ni? Alright. So itu nombor 2. Nombor 3, masalah ramai usahawan. Dia fikir dia dropship, so dia boleh jual beratus-ratus barang. Ni benda ni common Dan saya bagi tahu anda macam ni tau. Kalau kita tengah memasak, mana lagi senang? Masak satu lauk satu-satu, ataupun you masak 10 lauk serentak. Agak-agak result dia, hasil akhir dia, makanan mana yang paling sedap? Yang masak satu-satu, lepas tu next masak lagi, ataupun yang masak sekali 10 serentak? Mana yang lagi sedap? Of course kan, yang masak satu-satu. Sebab apa? Sebab dia boleh put full focus, put effort dia untuk masak satu tu. Kalau you masak 10, you baru nak masak, alamak itu dah nak hangit. Angkat ini, alamak itu pula dah kurang air. Lala semua benda tak jadi, 10-10 ke laut. So nasihat saya, kalau you baru start, you baru nak buat bisnes, you tak pernah buat bisnes, dan you baru nak start buat bisnes, please fokus you punya produk. You jangan buat produk banyak-banyak sangat. Cukup satu. Kalau satu produk ni you tak boleh buat 10,000 pertama, tak ada guna. Kalau you buat produk baru lagi, tak guna. So satu produk ni you buat sampai you boleh dapat create you punya 10,000 pertama. Supaya bila you dah dapat buat betul-betul, you fokus gila-gila sampai makanan tu sedap gila, sedap gila sampai orang berkejar-kejaran nak makan, then masa tu you nak buat benda lain, of course terpulang pada you all lah. Tapi yang penting buat satu-satu, fokus satu produk, promote gila-gila sampai kalau boleh orang kenal e-wallet contoh. Dia ni jual e-wallet kan, walaupun kadang you tak keluar pun muka you, tak keluar pun nama you, tapi dia nampak you punya, tadi saya cerita brand, mungkin you ada you punya logo, dan juga orang nampak ayat you, ni ayat dia ni lah. So orang dah boleh nampak you, orang dah kenal, orang dah nampak bahawa produk ni adalah you punya. Dia boleh link tau, dia boleh link kan. So that's why penting untuk fokus pada produk kita. Jangan buat 100 produk serentak, kita takkan mampu. Kalau saya nak bagi tahu anda, saya dah buat e-wallet selama lebih kurang hampir 2 tahun lebih kan, dah hampir 2 tahun lebih. Dan kita orang masih fokus pada e-wallet. Saya tak promote sangat Muraya, saya tak promote sangat Sakura ataupun produk-produk lain lagi lah yang selain daripada kita punya HQ.
Saya tak promote sangat. Sebab apa? Sebab saya nampak bahawa aku ada satu main killer produk, kita panggil killer produk. You buat benda ni sampai semua orang kenal. Tahu? Takkan you nak buat 10 produk, you nak bagi 10 kenal, boleh. Tapi satu, you kena ada modal besar. Tahu? You nak buat 10 barang, nak iklankan 10 barang, you kena ada modal besar. Dan bila you nak restock pun, you kena ada modal besar, you kena restock banyak. Kalau you restock satu, you boleh dapat kuantiti lagi banyak daripada you restock 10 barang. Sikit. So, you akan dapat sikit. Faham tak? Faham ke faham ni? So that's why saya nak you all start fokus satu produk. Dia boleh bantu you punya cost, boleh bantu you punya otak ni. Tak mereng sangat. Ni jual produk dia. Cik nak beli produk mana satu ni? Kita pun dah pening. Bila kita pening, customer pun pening. Bila customer pun pening, customer of course lah, dia lari lah. Cakap Muhammad ni, seller ni pun tak betul ni. Tak apalah, aku cari seller lain lah. Faham tak? So lagi satu saya nak beritahu kenapa you kena fokus produk adalah supaya orang nampak you expert. You adalah the expert. Untuk produk ni, dia ni. Kalau kau nak tahu produk ni, you pergi cari dia ni. So itulah yang kita nak bagi orang nampak kita expert. So itulah 3 tips yang saya nak share malam ni kepada you all, especially dropship yang nak bina bisnes berjaya by 2021. Tapi saya rasa macam saya nak bagi lebih malam ni. You all okay ke saya nak bagi lebih? Saya janji 3 je ni, tapi sekarang saya menipu ni. Saya nak bagi lagi 2 extra tips ni. Sebab saya nampak you all punya komitmen sangat bagus, you pun sangat awesome. So saya nak bagi lagi extra 2 tips. Extra 2 tips ni nombor 1. Nombor 1, kesilapan paling hawau, yang paling hampir, yang ramai orang ada, especially dropship, adalah dia punya mindset hanyalah dropship. You masuk dropship dan mindset you dropship. Itu bukan tak betul, tapi itu salah. Ada beza ke tak betul dan salah? Bila you buat business dropship, you punya mindset adalah you founder. You adalah founder kepada business tu. Tak kisahlah, alamak, acah-acah founder, budget founder, tak kisah. Yang penting you kena train you punya mind bahawa aku adalah founder untuk produk ni, aku adalah founder untuk business aku. So you kena ubah mindset tu jadi mindset founder. Tadi kita dah create you punya brand, kan? You dah ada kat media sosial dan you kena berfikir as a founder. Sebagai satu company, you adalah founder kepada syarikat tu. You nak ke company tu jatuh, terjelepuk, ditimpa tangga, kan? Nak ke kalau company tu memang dikutuk orang, dibenci orang? Tak nak, kan? So you akan buat yang terbaik. Bila mindset you adalah aku adalah founder business ni, aku kena buat yang terbaik, aku akan buat the best, yang terbaik, best of the best. So bila kita buat, kita cuba give our all, buat best of the best, kita akan nampak perubahan dan perjalanan bisnes tu pun lain. Tahu, you akan nampak macam aku boleh pergi lagi, aku boleh push. Sebab bila you dah rasa you founder, you akan ada satu keyakinan ataupun self-esteem, confident level you lebih tinggi, dan you akan willing untuk put extra hours kepada you punya business untuk bagi dia grow. Bila business you grow, of course lah, you akan dapat more sales, more income, dan more reward, and of course more money lah. More money, kan? Ultimate, semua orang buat business ni nak duit, kan? Betul tak? Ada ke kat sini yang buat business tapi tak nak duit? Dia nak buat business je, hobi. Dia nak buat business sebagai hobi. Tak ada, kan? So of course semua orang buat business nak duit. So be a founder, bertindak sebagai founder. Sebab hari ni mungkin you dropship, esok you mungkin jadi naik agent, lepas tu you mungkin naik stokis, dan mungkin one day you buat produk you sendiri. Saya tak tahu. Mungkin one day you buat produk you sendiri, dan you mesti boleh pakai brand yang you all create awal-awal tu. Clear tak ni? Saya nak bantu you all ni untuk pergi lebih jauh. Saya bukan nak you all jadi dropship semata-mata, tak. Please, even dalam kita punya group, dropship tu kalau boleh kita nak paling lama 3 bulan. Jangan lama-lama sangat untuk jadi dropship tu. Cuba grow. Untuk 3 bulan tu kita pergi lebih jauh. Okay? So itu adalah tips nombor 4. Dan last sekali saya nak bagi tips nombor 5, yang mana kita selalu terlepas pandang. Saya pun selalu terlepas pandang, yang menyebabkan saya banyak bungkus lah, banyak tak berjaya, disebabkan nombor 5 ni adalah saya nak, bila you nak berjaya, you nak pastikan business you boleh survive dan sukses pada 2021, you kena start pergi belajar. Pergi belajar. Ni poin terakhir ni, so tolong take note. Pergi belajar. Sehebat mana pun kita, sepandai mana pun kita, saya pasti kita ada benda yang kita tak tahu lagi. So pergi belajar. Usahawan yang stop learning, you akan stop earning. You dah stop belajar, you akan stop dapat duit. You takkan dapat income.
Sebab dunia ni berubah sangat laju kan. Sangat-sangat laju tau. Especially zaman digital. Hari ni Facebook sendiri dah ubah berpuluh ribu kali dah tahun ni. Facebook dah berubah berpuluh ribu kali tahun ni. So kalau kita masih ada ilmu yang lama, mindset yang lama, pemikiran yang tak advance, tak grow ke depan, kita akan tend to gagal, kita akan tertinggal. We miss the boat lah, Mak Salleh cakap kan. We miss the boat. Kita akan hilang banyak benda. So pergi belajar. Macam-macam ilmu you boleh dapat. Dekat YouTube ada, dekat Facebook ada. Follow Laleli pun kita ada share. Seafood saya, Najib Al-Sadok, Dr. Azizan, diorang share macam-macam benda. Tapi masalah dia, kita yang tak nak. Kita yang tak nak. Kita rasa macam, buat apa aku nak tahu ni? Mengarut lah, ni semua scammer lah. Bila you fikir benda negatif, you akan dapat negatif. Itu kena ingat what you think will expand. Faham tak? What you think will expand. Kalau you fikir negatif, negatif tu akan expand jadi lagi besar. Tapi kalau you fikir positif, positif tu akan merebak lagi besar. So start belajar, cari ilmu. Tak salah kita cari ilmu Kalau orang kutuk, alamak pergi belajar, poyo lah, tak kisah. Tak apa. Cakap je kat dia, sorry bro, wrong number, aku tak layan. Aku nak berjaya, aku nak pastikan family aku dapat makanan atas meja. Aku nak pastikan semua hutang aku mudah terlansai. Aku nak pastikan mak ayah aku boleh dapat keindahan hidup di akhir usia dia orang. Aku kena buat sesuatu. Aku kena buat bisnes, aku kena berjaya, aku wajib berjaya. Faham tak? So itu benda yang kita nak kena ada. So benda tu kita takkan boleh dapat. Just you buat bisnes ala-ala lebih kurang kita takkan dapat. You kena belajar. Belajar daripada siapa, ilmu tu cikgu mana tak kisah. Yang penting apa yang dia ajar. Itu saya faham dari dulu. In fact saya pernah belajar daripada siapa apa panggil tu, cleaner sekolah pula. Cleaner tempat kerja saya, dia orang pun sangat bagus. Dan kita boleh belajar tau. Setiap kali kita berborak dengan orang, you akan cuba, you perasan memang ada something dia akan share dengan kita tau. Satu moral lah, apa benda lah. Dan saya ada satu story yang saya terkesan dengan saya punya cleaner kat sekolah, dekat tempat saya bekerja. Dan bagi saya sangat bagus. Dan that's why kita kena sentiasa percaya ilmu dia tak pilih siapa dia nak sampaikan, melalui siapa. Tapi you kena percaya ilmu apa yang disampaikan tu bagus ke tak bagus, kita kena filter lah. Tapi at the same time, kadang-kadang kita nampak orang tu miskin, susah, tapi ilmu dia sangat power. Mungkin ada benda yang dia tap into kita punya heart, yang menyebabkan kita mungkin boleh ubah. So itu adalah ilmu, kan? Semua adalah ilmu kita. Dan ilmu ataupun pelajaran yang paling pahit adalah pelajaran hidup. Hidup tak akan berhenti mengajar. So adakah kita mampu untuk berhenti belajar? So itu saya tinggalkan untuk anda malam ni. So saya rasa itu saja session malam ni. Itu adalah 5 tips saya bagi, bukan 3 yang saya tipu. Saya bagi 5 tips macam mana you nak berjaya 2020-2021. Dropship, you jangan selesa dan terus buat terbaik, buat sehabis baik sampai you boleh sampai satu kejayaan yang you boleh banggakan nanti, InsyaAllah. Alright, so itu saja. Jumpa lagi. Hasnul Lalili, sihatkan syok. Jom bina bisnes bersama Lalili. Bye.